Pakcik ni dia tengok sebenarnya dia tak ada nampak siapa-siapa pun tahu sebenarnya kat dalam kereta tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tim debar semua? Korang bersama aku, Afar Roslan. Aku akan berceritakan tentang kisah seram hantu di dalam channel R2G ini. Bagi sesiapa yang baru je terjumpa channel ini secara sengaja ataupun tak sengaja, kalau korang berminat dengan kisah-kisah seram hantu, bolehlah korang support aku dengan tekan butang subscribe, tekan juga butang loceng, kalau boleh like dan juga komen. Okey, sebelum kita mulakan cerita kita pada malam ini, aku nak ucapkanlah selamat Hari Raya Haji kepada yang menonton video ini. Okey, tanpa kita membuang masa, jom kita mulakan cerita kita pada malam ini. Keep rolling. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Okey, kisah yang aku nak kongsikan dengan korang pada malam ini adalah tentang kisah pengalaman seseorang abang ni yang memandu e-hailing Grab. Okey, pengalaman seram ini dilalui oleh orang abang ni yang bernama Abang Kamal. Dia ni bekerja sebagai pemandu Grab e-hailing tu. Abang Kamal ni ceritakan pada aku, dia cakap sepanjang dia buat Grab e-hailing ni, ini satu-satunya pengalaman seram yang dia alami yang dia tak dapat lupa. Okey, Abang Kamal ni dia bekerja sebagai Grab e-hailing di sekitar bandar Johor Bahru lah. Okey, Abang Kamal ni cerita ada pada satu petang tu, jadi kebiasaan lah yang Abang Kamal ni dia akan memandu Grab start daripada pagi sehingga ke petang tau. Jadi masa petang kejadian tu, kira jam masa tu dah dalam pukul 5 lebih lah. Jadi Abang Kamal ni dia akan start pagi sehinggalah petang dalam pukul 5 lebih macam itu tau. Jadi ada satu petang tu, Abang Kamal ni pun macam biasalah, kan dalam pukul 5 macam itu Abang Kamal ni akan memandu kereta dia untuk pulang ke rumah lah. Abang Kamal ni kata masa petang yang kejadian ni, Abang Kamal ni waktu dia on the way nak balik rumah dia kan, jalan jam tau. Kalau ikutkan dia cakap hari-hari yang lain pun jam juga, tapi masa petang yang ni, jalan ni jam yang orang kata luar biasa. Seperti macam ada berlaku kemalangan lah. Jadi yang Abang Kamal ni pun memandulah kereta dia untuk pulang ke rumah kan. Dia pun layan je lah jam pada petang tu kan. Jadi tengah-tengah Abang Kamal ni memandu kereta dia, lepas tu dekat hadapan tu Abang Kamal nampak memang ada satu kemalangan lah yang berlaku. Itu yang menyebabkan jalan raya pada petang ni menjadi jam yang luar biasa lah kan. Jadi bila Abang Kamal ni dah menghampiri ke kawasan yang berlakunya kemalangan tu kan, Abang Kamal ni nampaklah ada berlaku kemalangan antara sebuah lori dan juga sebuah kereta kancil tau. Jadi setibanya Abang Kamal ni dah hampiri dekat kawasan kemalangan tu kan, agak lama jugalah. Yalah masa ni kan jalan jam kan, jadi agak lama juga yang Abang Kamal ni merenung ke, orang kata ke kawasan yang berlaku kemalangan tu lah. Entah kenapa tiba-tiba hati Abang Kamal ni macam tergerak hati kan untuk Abang Kamal ni parking ke tepi dan nak, orang kata nak tengok lah dan nak ambil tahu apa kemalangan yang berlaku tu kan. Jadi bila Abang Kamal ni dah tiba kat tempat kemalangan tu dan Abang Kamal ni parkingkan kereta dia di tepi, dan Abang Kamal ni pun turunlah daripada kereta dia kan untuk Abang Kamal ni tengoklah kemalangan yang berlaku tu lebih dekat lagi tau. Masa Abang Kamal tu tengok dekat kawasan kemalangan tu kan, Abang Kamal tu cakap kereta kancil ni agak teruk lah, sebab kereta kancil ni dia rempuh tau, dia rempuh belakang lori ni kan. Kemungkinan yang orang kata mangsa ni tersepit.
Dan Abang Kamal kata mangsa kereta kancil ni meninggal di tempat kejadian tau. Dan Abang Kamal kata mangsa ni adalah seorang perempuan. Masa tu Abang Kamal ni nampaklah ada orang kata sebujur badan kan, sebujur badan yang telah terbaring di tepi jalan dan telah ditutup dengan kain hitam lah. Masa tu cuma Abang Kamal ni nampaklah yang mayat tu berpakai seluar jin warna biru dan berkasut warna kuning. Jadi selesai Abang Kamal ni dah orang kata yalah dah bertanya-tanya dengan orang-orang yang ada dekat-dekat situ kan dengan atas apa kemalangan yang berlaku ni. Abang Kamal ni pun masuk semula ke dalam kereta dia dan Abang Kamal ni memandu pulang semulalah ke rumah dia. Selepas 2 harinya kejadian kemalangan tu kan, masa hari yang ni kan, kira macam selepas 2 hari kemalangan tu, jadi Abang Kamal ni macam biasalah. Kan dah memang jadi pekerjaan dia lah, memandu Grab e-hailing ni kan. Tapi Abang Kamal kata, pada masa hari yang tu, entah kenapa Abang Kamal ni berasa macam pelik lah. Kira hari ni dia macam tak dapat ramai sangat penumpang tau. Memang orang kata lengang lah, tak ada dapat penumpang langsung kan. Dia cuma ada dapat penumpang pun pagi tadi je. Lepas tu dah dapat customer yang pagi tadi tu sehinggalah ke petang tau. Ya Abang Kamal ni langsung tak ada dapat customer langsung kan. Jadi bila Abang Kamal ni tengok dekat jam tangan dia, waktu pun dah petang kan, dah dekat pukul 5 lebih macam tu, Abang Kamal ni pun dah rasa macam nak balik je lah kan. Bagi dia rasa macam hari ni tak ada rezeki sangat lah untuk dia kan. Jadi waktu Abang Kamal ni memandu nak pulang balik, tiba-tiba Abang Kamal ni dapat satu notification dekat aplikasi Grab dia ni tau. Abang Kamal dia dapat satu noti yang mana ada seorang customer ni, dia daripada area JB juga, ingin pulang ke Endau tau. Endau yang terletak dekat-dekat orang kata dekat-dekat dengan Rompin Pahang tu. Tapi Endau ni masih di dalam kawasan Johor lagi lah. Lepas tu yang customer ni macam ada cakap juga dengan Abang Kamal kat dalam mesej tu kan. Dia cakap dia memang orang kata dia urgent lah. Dia urgent nak balik ke kampung dia ni tau. Jadi disebabkan hari yang ni kan, Abang Kamal kan dia macam tak dapat ramai customer sangat kan. Jadi bila dia dapat tu orang kata macam last minute, dan bagi dia rasa ni mungkin rezeki dia hari ni kan. Sebab yalah kalau ikutkan daripada JB nak ke Endau tu kira banyak jugalah yang Abang Kamal ni boleh dapat kan. Jadi Abang Kamal ni membatalkanlah niat dia untuk pulang ke rumah, dan Abang Kamal ni pun terimalah orang kata yang customer ni request kan untuk customer ni pulang ke Endau ni tau. Jadi Abang Kamal ni pun apa lagi pergilah ambil customer ni kan dekat destinasi yang customer ni tunggu Abang Kamal ni kan, untuk Abang Kamal ni ambil customer ni kan. Jadi setibanya Abang Kamal ni di destinasi yang customer ni tunggu, dan destinasi ni Abang Kamal kata memang tidak jauh daripada kawasan kemalangan 2 hari lepas tau. Jadi bila Abang Kamal ni sampai, Abang Kamal ni nampak ada seorang budak perempuan lah. Budak perempuan ni memakai baju berwarna putih macam itu kan. Lepas tu perempuan ni bertudung, lepas tu dan dia memakai seluar jin warna hijau lah. Jadi bila Abang Kamal ni sampai je, yang budak perempuan ni pun terus naik ke kereta Abang Kamal kan. Lepas tu Abang Kamal ni pun tanyalah, urgent ke nak balik ke Endau ni kan. Yang budak perempuan ni cuma mendiamkan diri je tau. Lepas tu Abang Kamal pun cakap dengan budak perempuan ni, kemungkinan perjalanan kita ni mengambil masa yang lama sikit lah. Yelah sebab daripada JB nak ke Endau ni agak jauh, Abang Kamal katakan. Lagipun daripada JB nak ke Endau ni memang orang kata tak ada laluan lebuh raya tau. Jadi memang kena laluan yang biasalah. Kalau siapa yang duduk Johor ni memang dia tahulah kan, kalau daripada JB ke kan, daripada Kulai ke, kalau nak ke Endau ke ataupun nak ke Mersing ke, memang kena lalu jalan biasa je. Lepas Abang Kamal tu cakap macam tu, budak perempuan ni cuma menjawab, dia kata dia nak sangat pulang ke kampung dia ni untuk dia berjumpa dengan ibu dan ayah dia. Jadi bila Abang Kamal dah dengar budak perempuan tu cakap macam itu, Abang Kamal ni pun tanpa menyoal apa-apa lagi, Abang Kamal ni pun memandulah kereta dia, bertolaklah mereka ni berdua pergi ke Endau. Jadi macam daripada JB ni, kalau nak ke Endau memang Abang Kamal ni kena turun ke Kulai. Lepas tu kena lalu, orang kata lalu macam lalu ke Jalan Fidla Andak macam itu. Lepas tu akan tembus ke Kota Tinggi tau. Jadi setibanya di Kota Tinggi, masa tu jam dekat pukul 7 nak
nak ke 7 lebih jugalah, tapi belum lewat lagi lah, tapi dalam dekat-dekat pukul 7 macam itu. Dan Abang Kamal ni berhenti di salah satu stesen minyak yang berada dekat Kota Tinggi tau. Siapa-siapa orang Kota Tinggi mesti tahulah kan, ada salah satu stesen minyak yang memang orang kata dah sampai ke Kota Tinggi tu, dan stesen minyak tu berada di tepi jalan sebelah kiri untuk orang kata menuju jalan ke Mersing, ke Endau tau. Jadi Abang Kamal ni berhentilah dekat stesen minyak tu kan, untuk Abang Kamal ni tuang minyak dia lagi kan. Orang kata nak tuang minyak penuh-penuh lah, sebab yalah, lepas ni perjalanan masih jauh lagi, dan laluan nak ke Mersing, ke Endau ni orang kata memang macam tak banyak pun, ada pekan-pekan kan, ada stesen minyak ke apa ke. Jadi Abang Kamal ni berhentilah dekat salah satu stesen minyak di Kota Tinggi ni untuk Abang Kamal ni tuanglah minyak penuh siap-siap kan. Jadi setibanya di stesen minyak ni, Abang Kamal ni pun parkinglah kereta dia dekat pam minyak kan, untuk Abang Kamal ni tuang minyak kan. Jadi bila Abang Kamal ni parking kereta dia dekat pam minyak tu, ada seorang pekerja, orang kata pump attendant ni tau. Pump attendant ni kira macam serve lah Abang Kamal ni kan. Jadi bila Abang Kamal ni turun daripada kereta dia, Abang Kamal ni cakap dekat pump attendant tu, kejap ya pakcik. Pump attendant ni seorang pakcik yang dah agak berumur jugalah. Lepas tu Abang Kamal ni cakap pada pakcik ni, kejap ya pakcik, saya nak bayar duit dulu dekat ni kan, dekat kaunter. Lepas tu pakcik tu pun cakap okey. Lepas Abang Kamal ni dah bayar duit dekat kaunter, Abang Kamal ni pun berpatah baliklah ke kereta dia kan. Tapi time ni Abang Kamal taklah masuk ke dalam kereta dia, duduk dalam kereta dia kan, sebab Abang Kamal ni nak menghormati pakcik ni kan, sebab pakcik ni dah tolong Abang Kamal untuk tuang minyak kereta dia kan. Walaupun kerja ni adalah tugas pakcik ni kan, tapi Abang Kamal ni menghormatilah pakcik ni kan, sebab pakcik ni lebih tua daripada dia kan. Sambil-sambil tu yang pakcik ni pun bertanyalah kepada Abang Kamal ni kan. Pakcik ni bertanya kepada Abang Kamal, nak ke mana ni kan. Lepas tu Abang Kamal katalah dia nak ke Endau. Lepas tu pakcik ni cakap, jauh tu nak ke Endau kan, dah pukul berapa dah ni kan. Sebab yelah dah pukul 7 lebih macam tu kan. Kira yelah jalan nak ke Endau, nak ke Mersing tu kira jalan dia gelap kan. Sebab itulah pakcik tu bercakap macam gitu pada Abang Kamal ni. Tapi Abang Kamal kata dia ni kerja Grab e-hailing ni kan, dia ada dapat customer lah, ada dapat customer. Abang Kamal ni kata pakcik tu urgent request kan. Jadi Abang Kamal kata nak tak nak kenalah dia hantar customer ni kan. Sambil Abang Kamal ni bertunjukkan tahu budak perempuan ni, kalau ikutkan Abang Kamal kata dalam order Grab tu, budak perempuan ni bernama Ira tahu. Sambil Abang Kamal tu bercerita pada pakcik tu yang dia ni nak pergi ke Endau, untuk membawa Ira ni ke Endau kan. Sambil tu Abang Kamal ni menunjuk tahu Ira di dalam kereta tahu. Lepas tu yang pakcik ni pun pandanglah ke dalam kereta Abang Kamal. Pakcik ni macam, orang kata pakcik ni macam berkerut dahi kan. Sebab pakcik ni macam pelik. Pakcik ni dia tengok sebenarnya dia tak ada nampak siapa-siapa pun tahu sebenarnya kat dalam kereta tu. Jadi selepas pakcik ni selesai tuangkan minyak kereta Abang Kamal ni kan, pakcik ni pun cuma berpesan je lah pada Abang Kamal ni. Pakcik ni cuma cakap hati-hatilah memandu nak ke Endau tu kan, sebab jalan nak ke Mersing, ke Endau ni orang kata yelah siapa yang duduk Johor ataupun yelah orang yang pernah pergi ke Mersing, ke Endau ni tahulah kan jalan daripada Kota Tinggi nak ke Mersing tu jalan dia macam mana kan. Jadi pakcik ni berpesan lah macam gitu pada Abang Kamal ni, dan Abang Kamal ni pun berkata, pakcik terima kasih je sebab ingatkan dan terima kasih. Jadi Abang Kamal ni pun masuklah dalam kereta dia, dan Abang Kamal ni pun berlalulah pergi memandu kereta dia ingin menuju ke Endau yang destinasi budak perempuan ni nak tuju. Jadi dalam lebih kurang perjalanan tu dalam 2 jam lebih sikit lah kan, Abang Kamal kata. Abang Kamal ni pun sampailah ke kampung yang perempuan ni nak pergi kan. Jadi setibanya mereka ni berdua dekat kampung perempuan ni. Okey, kan kawasan-kawasan kampung kan biasalah kan akan ada macam jalan, bukanlah jalan besar tapi jalan, lepas tu akan ada lorong kampung kan. Jadi Abang Kamal kata masa yang dia dah sampai ni, lepas tu nak masuk ke lorong, nak pergi ke rumah perempuan ni kan, budak perempuan ni cuma minta Abang Kamal ni berhenti di hujung sempang je tahu. Sebab daripada sempang ni budak perempuan ni tunjuk rumah dia kira rumah yang kedua tahu. Kira tak jauh lah
daripada sempang tu kalau budak perempuan ni nak berjalan kaki kan. Jadi macam Abang Kamal ni dia cuma menurut je lah kan. Lepas tu budak perempuan ni pun sebelum budak perempuan ni turun, budak perempuan ni cakap dengan Abang Kamal, "Abang tunggu dekat sini sekejap je, saya nak masuk dalam rumah nak pergi ambil duit kan." Jadi Abang Kamal ni pun mengiyakan je lah. Jadi Abang Kamal ni pun tunggulah budak perempuan ni dekat dalam kereta dekat hujung sempang ni kan. Lepas tu Abang Kamal ni pun nampaklah yang budak perempuan ni berjalan menuju ke rumah dia tu kan. Lepas tu budak perempuan ni pun Abang Kamal ni nampak tahu budak perempuan ni masuk ke dalam rumah dia. Abang Kamal kata agak lama juga dia tunggu budak perempuan ni kat dalam kereta dia tahu. Abang Kamal kata dekat-dekat 15 minit jugalah yang Abang Kamal ni tunggu kan. Abang Kamal ni kata dia tengok dekat rumah perempuan tu kan macam ada banyak kereta lah dan ada banyak orang tahu Abang Kamal kata kan. Jadi Abang Kamal ni dah berasa macam tak sedap hati sebab time tu Abang Kamal ni macam berasa macam dia ni kena tipu ke kan. Jadi Abang Kamal ni pun menggerakkanlah kereta dia ni perlahan-lahan ke sempang rumah yang budak perempuan yang dia nampak budak perempuan ni masuk tadi kan. Setibanya Abang Kamal ni dekat sempang rumah budak perempuan ni, Abang Kamal pun macam jenguk-jenguk lah kan. Masa tu Abang Kamal cakap memang dia nampak macam ada banyak orang jugalah kan dekat rumah tu kan, dekat luar perkarangan rumah tu kan. Jadi sambil-sambil Abang Kamal ni menyengah kan, kemungkinan adalah orang dekat luar-luar rumah tu perasan kan dengan orang kata kelakuan Abang Kamal ni kan. Jadi ada dua orang pemuda tahu pergi ke arah kereta Abang Kamal ni. Jadi setibanya dua orang pemuda ni di kereta Abang Kamal, jadi Abang Kamal ni pun menurunkanlah cermin kereta dia kan. Lepas tu salah seorang pemuda ni bertanyalah kepada Abang Kamal, "Ya cik, encik nak pergi mana ni kan? Encik cari siapa?" Lepas tu Abang Kamal pun katalah, "Oh tak ada, saya ni pemandu Grab e-hailing. Jadi saya ni baru je menghantar seorang penumpang perempuan dan perempuan tu saya nampak dia masuk ke dalam rumah ni." Lepas tu dua orang pemuda ni diorang berpandangan antara satu sama lain kan. Lepas tu salah seorang pemuda ni pun tanyalah budak perempuan tu nama apa kan. Lepas tu Abang Kamal ni pun katalah kalau ikut dalam order nama customer ni nama Ira. Terus dua orang pemuda ni orang kata terkejut tahu dengan apa yang Abang Kamal ni bagi tahu kan. Jadi dua orang pemuda ni pun macam berbisik sesama dua orang lah. Lepas tu salah seorang pemuda ni bercakap dengan Abang Kamal, abang tunggu sini kejap Jadi salah seorang pemuda ni pergilah berjalan masuk ke arah ke dalam rumah mereka kan. Selang beberapa minit salah seorang pemuda tadi yang masuk ke rumah dia pun keluar dengan salah seorang pakcik yang dah agak berumur juga. Jadi mereka berdua ni pun menujulah ke kereta Abang Kamal. Lepas tu yang pakcik ni pun bertanyalah pada Abang Kamal, "Ya encik, encik cari siapa kan?" Lepas tu Abang Kamal pun cakaplah balik, "Tak ada, tadi dia baru hantar seorang penumpang perempuan," dia cakap kan. Dia hantar tadi dekat depan simpang tu sebab yang budak perempuan ni minta dia ni turunkan dia dekat situ kan. Lepas tu Abang Kamal cakaplah dia nampak budak perempuan ni menuju dan masuk ke dalam rumah ni. Abang Kamal kata macam itu. Lepas tu pakcik ni pun tanyalah pada Abang Kamal ni kan, "Siapa nama penumpang tu?" Abang Kamal kata Ira. Lepas tu pakcik ni pun muka dia agak terkejut juga. Lepas tu pakcik ni pun tanyalah dengan Abang Kamal, "Macam mana ciri-ciri budak perempuan tu?" Abang Kamal pun katalah, yang budak perempuan ni macam kurus-kurus, tinggi tak tinggi, rendah tak rendah kan Abang Kamal kata kan. Lepas tu mukanya tak putih sangat, tak hitam sangat kan, bertudung, memakai baju warna putih, berseluar biru dan Abang Kamal kata berkasut warna kuning. Lepas tu yang pakcik ni pun macam keluarkan handphone dia dan pakcik ni pun tunjuklah pada Abang Kamal satu gambar tau. Lepas tu Abang Kamal pun tengok gambar tu, Abang Kamal pun kata, "Inilah budak perempuan yang saya hantar ni tadi." Yang pakcik ni pun macam tak tahu nak cakap macam dengan Abang Kamal kan. Lepas tu pakcik ni pun cakaplah dengan Abang Kamal, "Tak apa, encik parking dulu dekat halaman rumah saya ni kan. Ikutlah minum dulu kan," pakcik ni kata kan. Jadi yang Abang Kamal ni pun turutkan sajalah. Jadi duduklah mereka ni dekat orang kata macam dekat beranda rumah tau. Ni rumah kampung kan. Jadi dekat depan tu macam ada beranda kan. Jadi diorang duduklah kat situ kan. Yang pakcik ni lepas tu dengan
beberapa orang lagi lah kan. Lepas tu pakcik ni pun hidangkanlah Abang Kamal ni kopi tau. Jadi lepas tu pakcik ni bertanya lagi sekali pada Abang Kamal ni kan, sebab masa tu pakcik ni macam berasa ya Abang Kamal ni mungkin pakcik ni syak Abang Kamal ni tengah berkhayal ke apa ke kan. Pakcik ni pun bertanya lagi sekali pada Abang Kamal. Lepas tu Abang Kamal pun ceritalah balik daripada awal permulaan kan, yang dia dapat order ni apa semua. Jadi bila pakcik ni dah dengar cerita Abang Kamal ni apa semua, pakcik ni pun orang kata macam berat hati juga nak bagi tahu dekat Abang Kamal ni kan, sebab pakcik ni macam berasa yang Abang Kamal ni tak tipu, tapi macam berasa macam Abang Kamal ni macam dah kena kacau lah kan. Jadi pakcik ni pun bercakap lah terus terang pada Abang Kamal, budak perempuan yang Abang Kamal kata dia ada hantar tu apa semua memang betul anak dia. Tapi pakcik ni kata yang anak dia yang Ira tu dah meninggal 2 hari lepas. Abang Kamal ni dia jadi tergamam tau bila dia terdengar yang pakcik tu bercakap macam itu kan. Yang pakcik ni cakap lah dengan Abang Kamal yang 2 hari lepas anak perempuan dia ni baru je kemalangan di Johor Bahru kan. Orang kata mayat anak pakcik ni baru dihantar semalam dan dikebumikan dalam tengah hari semalam. Jadi pada malam semalam adalah orang kata kenduri tahlil malam pertama, dan malam ni adalah kenduri tahlil malam kedua. Sebab itulah Abang Kamal nampak ramai kan, ada banyak kereta dan ramai orang kat rumah ni, kira saudara mara mereka ni semua balik untuk buat kenduri tahlil arwah ni lah kan. Jadi bila pakcik ni dah nampak yang Abang Kamal ni dalam kebingungan, dan pakcik ni tahu yang Abang Kamal ni bukannya orang sini, duduk jauh kan. Jadi yang pakcik ni pun cakaplah dengan Abang Kamal, tak apalah, hari dah lewat malam ni, apa kata kamu tidur sahaja dulu di rumah pakcik ni kan. Jadi yang Abang Kamal ni pun orang kata dia dah dalam kebingungan, orang kata penat pun iya kan. Jadi nak tak nak Abang Kamal ni terima sajalah pelawaan pakcik ni untuk tidur di rumah dia pada malam ini. Jadi keesokan paginya, selepas Abang Kamal ni bersarapan di rumah pakcik ni kan, jadi yang Abang Kamal ni pun nak bergerak pulang lah ke rumah dia kan. Jadi sebelum Abang Kamal ni bertolak pulang ke rumah dia, pakcik ni ada berpesan pada Abang Kamal, seeloknya Abang Kamal ni pergilah berubat kan, kemungkinan yang Abang Kamal ni dah terkena badi mayat tau. Okey, baik, itulah kisah seram pada malam ini dan episod untuk kali ini. Macam mana, seram kan? Bagi aku agak seram jugalah pengalaman Abang Kamal ni kan. Abang Kamal kata perkara ni berlaku dalam sekitar 2018 ke 2019 macam itulah kan. Abang Kamal tak ingat tahunnya kan, tapi antara 18 ataupun 2019 macam itulah. Tapi Abang Kamal kata ini pengalaman yang dia tak dapat lupakan lah sepanjang dia buat Grab e-hailing ni kan. Tapi lepas kejadian tu Abang Kamal ni masih buat lagi Grab e-hailing ni. Tapi yang sekarang ni yang aku tahulah Abang Kamal ni dah pun bekerja lain. Okey, semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Okey, bagi sesiapa yang baru je terjumpa channel ini secara sengaja ataupun tak sengaja, kalau korang suka dengan cerita-cerita kisah seram hantu, bolehlah support aku dengan tekan butang subscribe, tekan juga butang loceng, kalau boleh like dan juga komen. Aku terlupa pula nak cakapkan, aku nak ucapkan terima kasih bagi sesiapa yang dah subscribe channel ini dan bagi sesiapa yang sentiasa menyokong aku menonton video-video aku ni kan. Terima kasih. Okey, semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.